Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan mengajar matematik tambahan tingkatan 4, bab 4, indeks, set dan logaritma siri yang pertama. Okey, standard kandungan 4.3 hukum logaritma. Standard pembelajaran 4.3.1 menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dan seterusnya menentukan nilai logaritma sesuatu nombor. Baiklah, saya mulakan dengan hukum logaritma. Ada 4 hukum logaritma. Yang pertama ialah hasil darab, iaitu hasil darab log m darab n sama dengan log m tambah log n. Hukum logaritma yang kedua ialah hasil bahagi bersamaan dengan log m tolak log n. Yang ketiga ialah hukum kuasa, iaitu log m kuasa n bersamaan dengan n kita boleh bawa ke hadapan, n turunkan ke hadapan, kita akan dapat n log m asas a. Dan seterusnya, ketiga-tiga hukum ini kita boleh guna pakai dalam menyelesaikan, iaitu meringkaskan ungkapan log ataupun menyelesaikan persamaan log. Dan seterusnya, hukum yang keempat ialah menukarkan asas log, di mana kita nak tukar asas A ini kepada asas C, maka B kita letak di sebelah atas, dan A kita letak di sebelah bawah, maka kita akan dapat log B asas C bahagi dengan log A asas C. Baik, saya teruskan dengan soalan nombor 1, iaitu soalan berbentuk indeks 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan 7 kuasa x, dan ini ada soalan SPM 2003. Okey, baiklah, apabila kita melihat kedua-dua ini tidak mempunyai asas yang sama. Okey, apabila tidak mempunyai asas yang sama, maka kita tidak boleh menyelesaikan menggunakan indeks. So, apa yang kita buat? Kita perlulah meletakkan log kedua-dua belah, Okey, apabila kita letakkan log, letaklah log 10 kedua-dua belah. Itu langkah pertama. Seterusnya kita gunakanlah hukum log, hukum log iaitu hukum kuasa, di mana kita turunkan kuasa itu di hadapan, begitu juga dengan kanan, x diletakkan di hadapan. Seterusnya kita kembangkan, buat pengembangan dan kita kumpulkan x sebelah kiri, dan seterusnya kita buat pemfaktoran dan kita akan dapat x sama dengan log 4 bahagi 2 log 4 tolak log 7. Baik, cara menyelesaikan ini kita perlulah menggunakan kalkulator, sebab ini ada log 10, Baik, dan jangan lupa, dan yang ini untuk penyelesaian ini kita perlulah meletakkan kurungan di sini supaya jawapan kita akan mendapat dengan lebih tepatlah. Okey, jadi kita tekan kalkulator, maka hasilnya kita akan dapat 1.677 bundarkan kepada 4 angka pererti, So, untuk di sini kita akan dapat markah yang pertama di situ, iaitu menggunakan log kedua-dua belah, dan seterusnya kita akan dapat markah yang kedua apabila kita menggunakan hukum log, iaitu hukum kuasa. So, kita akan dapat 2 markah di situ, dan seterusnya kita markah yang terakhir, itu semuanya jawapan yang betul, kita akan dapat 3 markah. Senang kan? Baik, seterusnya kita lihat bagaimana penukaran asas logaritma, iaitu daripada asas A kita nak tukar kepada asas C, kemudian kita akan letakkan B sebelah atas dan A letak sebelah bawah. Okay, kita akan tengok contoh di sini. Okey, ini adalah yang kedua ini adalah kita nak menukarkan asas log dengan cara ringkas, cara mudah, di mana apabila A kita nak tukar kepada sesuatu nombor, katalah kita nak kuasakan dengan n, maka y juga kita perlu kuasakan n. Baik, di sini saya berikan sedikit contoh, ada contoh, iaitu di mana asas 2 kita nak tukar kepada asas 4. Okey, bagaimana kita nak tukar kepada asas 4? Maka kita kena kuasa 2. Apabila kita kuasa 2 bermaksud A juga kita perlu kuasa 2, maka kita akan dapat log A kuasa 2 asas 4. Begitu juga sekiranya kita nak gantikan, nak tukarkan 2 kepada asas 8, bermaksud kita kena 2 kuasa 3 untuk menjadikan 8. So, apabila
2 kuasa 3, maka A juga kita perlu kuasa 3. Ya. Baik, dan seterusnya ialah contoh yang mudah di sini ialah apabila log 5 asas 2 kita nak tukar dia kepada asas 4, maka kita kena letaklah kuasa 2 di sini, maka 5 juga kuasa 2. So, log 5 asas 2 bersamaan dengan log 25 asas 4. Mudah kan? Baik, seterusnya kita akan melihat soalan nombor 2. Contoh soalan nombor 2 iaitu asas log X asas 4 sama dengan log 3 asas 2. Baik, sekarang kita nak selesaikan nilai X. Okey, nak selesaikan nilai X. Tetapi kita lihat asasnya tak sama. Apabila asasnya tak sama, maka kita perlu menyamakan asas dulu, barulah kita boleh dapat nilai X. So, seperti yang telah saya terangkan tadi, okay, bagaimana kita nak jadikan 2 ini kepada asas 4? Maka kita pun kuasakan 2. Nampak kita kuasakan 2. Jadi 3 pun kita kuasa 2. Jadi apa yang berlaku di sini kita akan dapat log 9 asas 4. Jadi akhir sekali jawapannya ialah X sama dengan 9. Mudah kan? Okay, saya teruskan dengan soalan yang ketiga iaitu log X asas 4 sama dengan log 5 asas 2. Ya. Jadi di sini pun sama. Ya. Kita samakan dulu asasnya iaitu 2 kita tukar kepada 4. So, apa yang berlaku? Kita ambil kuasa 2, 5 pun kuasa 2. Maka kita akan dapat log X asas 4 sama dengan log 25 asas 4. So, akhir sekali jawapannya ialah X sama dengan 25. Mudah sangat ya. Baiklah, seterusnya ialah soalan nombor 4. Ialah diberi A sama dengan 1 per X kuasa 3. Kemudian soalannya ialah mencari A ialah log A asas X dan B ialah 2 log X asas A. Baik, di sini kita tukarkan dulu disebabkan di sini kita nakkan A ni kita tukar dia dalam bentuk X tu berada di atas lah. Okay, jadi seterusnya apabila kita letak jadi sebelah atas, maka kita boleh gantikan A itu dengan X kuasa negatif 3. Jadi bila dah dalam bentuk ini, mudahlah kita menggunakan hukum kuasa iaitu negatif 3 kita bawa di hadapan dan kita tahu bahawa log X asas X akan adalah 1. So akhirnya jawapannya akan menjadi negatif 3. Ya. Baik, seterusnya ialah soalan B. Baik, log X asas A, yang ini kita kena tukar dia asasnya menjadi asas dia tukar kepada X lah. So, apabila kita tukar kepada X, kita dah buat revision tadi, kita dah tunjukkan bahawa apabila kita tukar, maka X ni kita letak di atas dan A ni letak di bawah. Dan kita tahu bahawa log X asas X, log X asas X ialah sama dengan 1. Log X asas X sama dengan 1. Jadi, apabila sama dengan 1, maka kita akan gantikan di sini dengan 1. So, hasilnya akan dapat negatif 2 per 3. Baik, seterusnya ialah contoh soalan yang kelima iaitu diberi P sama dengan 2 kuasa X dan Q sama dengan 2 kuasa Y. So, ini soalannya kita kena cari dalam sebutan P dan Q. Yang kedua, kita nak carikan nilai dalam sebutan X dan Y. Baiklah ya, kita tengok jawapannya. Okey. Baik, jawapan yang nombor 5 Jawapan nombor 5 ini adalah dalam bentuk indeks Jadi kita buat revision sedikit ialah hukum indeks iaitu di mana hasil darab kita akan dapat tambah, hasil bahagi kita akan dapat tolak, kuasanya akan kita tolak. Manakala kuasa maka kita akan darab indeks kita darab. Baiklah. Kalau di sini 8 kita tukar jadi 8 dan 4 kita tukar dia menjadi asas yang sama. So 8 akan jadi 2 kuasa 3. 4 akan jadi 2 kuasa 2. Setelah itu, kita pun gunalah hukum indeks ni tadi, iaitu kita apabila kuasa, kita jadikan dia darab. Seterusnya, kita susun semula supaya kita akan dapat bentuk 2 kuasa X. Sebab 2 kuasa X ni kita nak gantikan dia dengan P. Baik, yang tambah hukum ni, hukum darab, yang ni darab, tambah dia akan jadi darab lah. Okay, so di sini pun sama, 2 kuasa Y kita gantikan dengan Q. Kemudian kita simplify, kita permudahkan dia. So, jawapan akhir kita akan dapat PQ kuasa 3. Dan seterusnya, inilah jawapannya. Okay, seterusnya ialah B. Kemudian kita tengok di sini adalah log 4, asas 4. So, apa yang kita buat dia ni kita kembang, kita pecahkan dulu. Ialah hasil yang kita belajar tadi, iaitu hukum log darab dan bahagi. So, darab kita akan jadi tambah, bahagi kita akan jadikan tolak.
Kemudian seterusnya yang ini ya, log 44 ialah 1. Kemudian di sini kita guna hukum kuasa 2, kita bawa ke depan ya. Kemudian 4 ni kita tukar kepada asas 2 ya. Ya, kita tukar semua kepada asas 2 ya. Kemudian selesaikan, kita dapat di sini kita simplify. Akhirnya kita gantikan log P asal 2 dengan X, log Q asal 2 dengan Y. So jawapan akhir ialah 1 tambah X tolak Y per 2. Baik, seterusnya ialah soalan nombor 6, iaitu selesaikan 2 kuasa X sama dengan 5. Dan soalan nombor 7 ialah 2 kuasa X tambah 1 sama dengan 5. Baik ya. Untuk soalan ini ialah kalau kita perhatikan sama, asasnya tidak sama ya. Asasnya tidak sama ya, kiri dan kanan. Maka kita letaklah log 10 kedua-dua belah ya. Kemudian seterusnya kita gunalah hukum log, iaitu hukum kuasa ya. So X ni kita bawa ke hadapan ya. Okay, setelah kita letak kuasa ni kita turunkan ke hadapan ya. Kemudian kita kumpulkan log sebelah kanan iaitu hasil darab, maka kita pindahkan dia akan jadi bahagi. Setelah itu kita tekan kalkulator ya, gunakanlah kalkulator, kita akan dapat kita bundarkan kepada 4 angka bererti. Baik, untuk soalan nombor 7 pun sama, iaitu cuma bezanya ialah di sini ialah kuasa X tambah 2 log 2 asal 10 kuasa X tambah 1 ya. So kuasa ini kita letakkan dia ke hadapan ya, menggunakan hukum log, iaitu hukum kuasa. Kemudian seterusnya sama, kita kena pindahkan log 2 ini sebelah kanan, maka disebabkan ini hasil darab, maka bila kita pindahkan dia jadi hasil bahagi. Baik, tekan saja kalkulator ya, iaitu log 5 bahagi log 2 tolak dengan 1. So jawapannya akan dapat 1.322. Baik, seterusnya soalan nombor 8 ya. Yang ini adalah bentuk yang sama, iaitu asasnya berbeza 3 dengan 6. Ya, 3 dengan 6. 6 ni kita tidak boleh menjadikan asas 3. So apa yang kita buat? Kita perlulah meletakkan log kedua-dua belah ya. Baik, di sini kita letakkan log, maka kita turunkan ya. Dan ini kita sama juga, kita guna hukum log, iaitu hukum kuasa ya. Baik, apabila kita letakkan log kedua-dua belah, maka kita tekanlah kalkulator, carilah nilai log 3 dan carilah log 6 ya. So kita akan dapat macam inilah, 0.9542x sama dengan 0.7782x ya. Dan apabila kita kumpulkan dia, ya, bila kita kumpulkan maka sebelah kanan akan jadi kosong. So bila pindah dia akan jadi tolaklah 0.9542x tolak dengan 0.7782x sama dengan kosong lah. So ini akan dapat nilai ni 0.176x sama dengan kosong. Apabila kita bahagi kosong bahagi dengan satu nombor, dia akan dapat kosong lah ya. Baik. Dan kita ada satu lagi kaedah, iaitu dengan menggunakan indeks ya. Bila kita menggunakan indeks, kita boleh kumpulkan dia ya. Yang 9 kuasa X bahagi dengan 6, di sini sama dengan 1. Apabila kita dah kumpulkan sebelah kiri, kita faktorkan dia, maka kedua-dua ini 9/6 ini adalah kuasa X. Setelah itu kita letakkan log ya. Jadi jawapannya akhirnya akan jadi sama juga, iaitu X sama dengan 0. Baiklah ya, soalan nombor 9 ni diberi log 2 asas 5 sama dengan M, log 7 asas 5 sama dengan P. Nyatakan log 4/9 asas 5 dalam sebutan, dalam sebutan M dan P. Baik ya. So pertama sekali iaitu log 4/9 ni kita tukar dia dalam bentuk pecahan ya, supaya memudah kita untuk buat ya. Bila kita tukar dalam bentuk pecahan, maka log 4/9 ni kita nampak ya, dia dah diberi ialah 7 di sini. So kita boleh nampaklah 7 ini ialah 4/9 ialah 7 kuasa 2 ya. Jadi yang ini kita boleh try and error guna kalkulator lah ya. Kalau kita tak ingat kuasa ni, kita boleh guna kalkulator ya. Kemudian seterusnya, dan di sini daripada sini 49 bahagi 10 ini kita bolehlah kita gunalah hukum log, iaitu bahagi. Sebab tu bahagi kita akan dapat tolak ya. Seterusnya tu 49 tadi kita dah buat 7 kuasa 2, dan 2 ini kita guna hukum kuasa, kita bawa ke hadapan. Manakala 10 pula, dan kita tengok sini tidak ada nombor 10, so apa kita buat? Kita pempecahkan dia 10 ini kepada 2 darab 5 ya. Dan ini ada hasil darab, kita pecahkan dia menjadi tambah ya, mudah ya. Kemudian setelah itu kita pun tengok ya, ada tak gantian yang ada di sini yang diberi. So kita pun gantikan log 7 dengan P dan log 2 dengan M.
So, jawapannya, akhir sekali jawapannya akan jadi 2P tolak M tolak 1. Seterusnya, soalan yang ke-10 iaitu mencari log 27M per 4 asas M. Baik ya, diberi ialah dia diberi ini log 2 asas M sama dengan P, log 3 asas M sama dengan R ya. Jadi apa yang kita buat ialah kita menggunakan hukum log ya, iaitu hasil darab dan hasil bahagi. Dan kita perhatikan di sini darab menjadi tambah, okey, bahagi akan jadi tolak. Baik ya. Kemudian seterusnya kita selesaikan 27 kita ganti dia kepada 3 kuasa 3 kerana di sini adalah log 3. Ya, kemudian 4 ni juga kita tukar kepada asas 4 ni juga kita tukar kepada 2 iaitu 2 kuasa 2 ya. Kemudian seterusnya kita guna hukum kuasa lah, 3 kita bawa ke depan, kemudian 2 kita bawa ke hadapan ya. Seterusnya kita gantikan nilai log 3M dengan R, kemudian log 2M dengan P. So, akhir sekali jawapannya adalah 3R tambah 1 tolak 2P. Baik, soalan yang ke-11 ya, kalau kita perhatikan di sini, yang ini adalah log 8B per C asas 4 ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan adalah asas 2 ya, tiada asas 4. So, apa yang kita buat ya? So, kita kena ubah dulu asas ini. Sebab yang diberi adalah asas 2. Seperti yang telah saya terangkan sebelum ini, bagaimana kita nak menukar 4 kepada asas 2 dengan cara yang mudah, iaitu, okey, kita pun tahu bahawa untuk 4 nak menjadi 2, so kita kena punca kuasa 2. So, apabila kita punca kuasa 2 kepada 4, maka 8B per sini juga kita perlulah punca kuasa 2 juga. Ya, punca kuasa 2 bermakna kuasa setengah lah. So, apa yang kita buat ialah, okay, bila kuasa setengah, ingat kita gunalah hukum log iaitu hukum kuasa. Saya turunkan setengah ini ke hadapan ya. Kemudian di dalam ini iaitu dia ada bahagi, darab dan bahagi, maka sama juga kita gunakan hukum darab dan bahagi. Maka kita akan dapat tambah dan tolak. Setelah kita dah selesai yang ini, baru kita tengok di sini. Dia tengok log 2, 8 tak ada log. So, kita kena tukar dia kepada 2 kuasa 3 lah. Supaya kita akan dapat permudahkan ini menjadi 1 lah. So, 3 ni kita bawa depan. Maka kita akan dapat log 2 adalah 1 bersama dengan 1. Maka kita akan dapat 3 lah. So, kita akan dapat setengah dalam buka kurungan 3 tambah X tolak Y. Baik, soalan terakhir ialah untuk hari ini iaitu soalan nombor 12. Diberi log P asas 8 tolak log Q asas 2 sama dengan 0. Soalannya ialah nyatakan P dalam sebutan Q. Baik, jadi bila dia nak P ya, P sebagai tajuk, jadi dalam bentuk soalan ini, so kita biarkanlah P ini, janganlah kita tukar asas yang 8 ini ya. So, apa yang saya buat, saya tukarlah 2 ini kepada asas 8. Dan saya dah terangkan bagaimana secara ringkas untuk mendapatkan 2 ini kepada asas 8. Jadi, kita tahu bahawa 2 nak jadi 8 ialah 2 kuasa 3. Apabila kita letak 2 kuasa 3 dan jangan lupa pada Q juga kita perlu kuasa 3 ya. Setelah kita samakan asasnya, maka apa perlu kita buat? Kita faktorkan dia. Okey, macam mana kita nak faktor? Kita kena tukar dia kepada bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal ini kita kena ingat apabila tolak dia jadi bahagi ataupun bahagi dia jadi tolak ya. Kita kena tengok balik hukum log ya. Okey, setelah itu apabila kita dah dapat bentuk tunggal, maka kita ingat kita tukar pula dia kepada bentuk indeks ya. Bagaimana kita tukar bentuk indeks ya? Bagaimana kita nak tukar bentuk indeks? Baik, bentuk indeks ini ialah di sini P ni kita turunkan ke bawah dan 8 ni, asas 8 ni kita bawa ke sebelah sana, maka kita akan dapat 8 kuasa kosong. Dan 8 kuasa kosong bernilai bersamaan dengan 1. So, kita pindahkan Q kuasa 3 ke sebelah kanan, maka kita akan dapat P sama dengan 1 darab dengan Q kuasa 3, maka kita akan dapat P sama dengan Q kuasa 3. Ya, mudah sekali ya. Ya, sekarang saya rasa cukuplah setakat di sini untuk hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kali.